Okey, hai semua. Jadi cikgu akan membincangkan bab 2 berkaitan dengan pemfaktoran. Jadi di sini pergi kepada muka surat 17. Jadi soalan dia adalah tentukan faktor sepunya dan FSTB bagi setiap sebutan yang berikut. Okey, so di sini cikgu sudah salingkan soalan. So kita tengok di sini dia ada perkataan dan. Dan ini bermaksudnya ada dua jawapan, iaitu awak kena bagi jawapan faktor sepunya dan juga FSTB. Okey, untuk soalan yang A, 6P dan juga 11P. Kita cari jawapan untuk faktor sepunya dahulu. Okey. Jadi kita cari faktor sepunya bagi 6P dahulu. So berapa darab berapa jadi 6P? Kita boleh tulis 1 darabkan dengan 6P. Lagi 6 darabkan dengan P. Dia jadi 6P. Lagi 2 darabkan dengan 3P. Masih lagi dapat 6P. 2P darabkan dengan 3. So tak ada lagi. Ini sahaja. Okay, ini namanya adalah faktor. Kita cari faktor dahulu. Kemudian senaraikan 1, 6, 2, 2P, 3. Kemudian 3P, P dan juga 6P. Okey, settle yang 6P kita pergi kepada 11P. Okay, 1 darabkan dengan 11P, dia akan jadi 11P. Kemudian 11 darabkan dengan P pun sama, akan jadi 11P. So tak ada lagi. Jadi inilah dia punya faktor bagi 11P. So senaraikan 1, 11P dan juga 11P. Kita akan cari nombor yang sama. Okey, manakah yang sama? So kita tengok kat sini ada nombor 1, sini 1. Kita cari faktor sepunya sekarang ni. Okay. Jadi apa yang lagi sama? 6. 6 ada. So 6 tak ada dekat sini. So jadi tak boleh lah. Okay, lagi 2 ada. 2 tak ada. 2P pun tak ada. So, yang ada dekat sini P. P dengan P di sini. Okay. Maka, kita boleh tulis faktor sepunya di sini. So, yang sama tadi adalah nombor 1 dan P. 1 dan P adalah nombor sepunya. Okay, sekarang ni yang kedua, kita perlu mencari FSTB. So, cikgu gariskan di sinilah dia punya FSTB. Faktor sepunya terbesar. Okay, untuk faktor sepunya terbesar, antara 1 dengan P, yang mana paling lagi besar? So, kita boleh tulis sebagai P. Okay. Untuk FSTB ni kita ada jalan kerja lagi satu. So ini untuk dalam buku punya. Untuk jalan kerja kita boleh tulis FSTB bentuk begini. So kita tulis kat sini 6P, 11P. Okey, kita tengok manakah yang sama. So yang sama di sini adalah P. Di sini 6. So jadi sini 6 darab P jadi 6P. So sini berapa? 11 darab P jadi 11P. So tak ada lagi lah. Okey, jadi tinggal jawapannya FSTB dia adalah di sini kosong. Maka tinggal P saja. Jadi maka jawapannya adalah P. Ini kalau soalan tu tak tanya berkaitan dengan faktor sepunya. Kalau dia minta FSTB saja. Jadi boleh gunakan cara ini. Dia lagi cepat. Kemudian soalan B 3M dan juga 8M kuasa 2. Jadi kita cari faktor sepunya. FS ni adalah faktor sepunya. Jadi kita cari faktor dahulu bagi 3M. Faktor bagi 3M. 1 darabkan dengan 3M. Lagi 3 darabkan dengan M. So tak ada nombor lain lagi. Kemudian kita pergi kepada 8M kuasa 2. So 1 darabkan dengan 8M kuasa 2. Lagi 8 darabkan dengan M kuasa 2. Dia banyak. Okay, jadi 2 darab 4 M kuasa 2. 2M kuasa 2 darabkan dengan 4. 2M darabkan dengan 4M. Lagi apa lagi? So cikgu rasa tak ada lagi lah setakat ini. Ini saja. Jadi kita senaraikan dia punya faktor dahulu. So yang ni faktor dia 1, 3M dan 3M. Dan kemudian di sini faktor dia adalah banyak kan, faktor dia banyak. Jadi cikgu nak singkatkan, cikgu tak salin. So kita terus cari yang sama lah. Okey, cikgu terus singkatkan saja. Kita bulatkan terus yang sama di sini. So, yang mana yang sama? Yang sama 1. Ada tak nombor 3? Tak ada nombor 3. So, ada tak M? M. M pun kita boleh tulis juga ya. M. Cikgu lupa nak tulis M darabkan dengan 8M. Dia akan jadi sama juga 8M kuasa 2. So, di sini M pun dianggap sebagai faktor juga. So, ada lagi yang sama? Tak ada lagi yang sama. Maka faktor sepunya dia adalah 1 dan M. Faktor sepunya ni adalah 1 dan M. Jadi FSTB dia adalah M yang besar. Untuk ada yang kita boleh gunakan kaedah yang ini, FSTB yang ini. So kita boleh tulis 3M dengan 8M kuasa 2. So kita tengok yang sama di sini M 3. Kemudian 3 darab M jadi 3M. So berapa darab 8 jadi 8M kuasa 2. So 8M. Jadi tak ada yang sama. Jadi tinggal M sahaja di sini. So jawapannya M lah. Okey, itu adalah jawapan bagi nombor B. Okay, untuk si 10X dengan 20XY, so pertama sekali faktor sepunya. Okay, kita cari faktor dia dahulu. So cikgu kat sini kita cari faktor dahululah. Faktor bagi 10X dan juga faktor bagi 20XY. So 10X ni dia banyak sebab dia 10 kan. 1 darab 10X, lagi 10 darabkan dengan X, 2 darab 5X, 2X darabkan dengan 5. Kemudian 20. Lagi besar nombor, lagi banyak yang kita perlu darabkan. 1 darabkan dengan 20XY, 20 darabkan dengan XY, 20X darabkan dengan Y, 1 sudah. 10 darabkan dengan 2XY, lagi apa lagi?
10x darabkan dengan 2y. Ada lagi. X darabkan dengan 20y. Y darabkan dengan 20x. Okey, ada banyak. So, ini dia punya faktor. Sekarang ni cikgu nak cari faktor sepunya. Jadi, cikgu bulatkan yang sama. So, 1 sama. 1. Lagi yang mana lagi yang sama? 10. Ada 10. So, 10 ada 10 tak? 10 ada. So, cikgu tulis kat sini Fs. Faktor sepunya ni ada 1, 10. Lagi nombor 2 ada. Nombor 2 sahaja. Sepatutnya nombor 2 pun ada kan dekat sini. 2 darabkan dengan 10 xy. So, nombor 2 pun ada. Boleh jadi. 2x ada. 2x, 2x, 2x. 2x pun boleh lagi kat sini. Kita cuba tambah dekat sini. 2x darabkan dengan 10y. Dia akan jadi 20xy. So, sama kita tulis nombor 2 sudah. Okay, kemudian, so tulis kat sini nombor 2. 2x pula. Ada tak yang sama? So, di sinilah 2x ni. Ni 2x. 2x. Nombor 5. 5 darab 4 boleh kan? So, 5 darab 5 darab 4. Betul lah. 5 darab 4 xy. So, ada banyak 4 darabkan dengan 5 xy. 5x darabkan dengan 4y. 4x darabkan dengan 5y. So, dia ada banyak. Nombor 5 ada. So, nombor 5. 5x pun ada. 5x. X pun ada. X ada dan juga X pun ada dan juga 10x pun ada di sini dan juga di sini. 10x pun ada. So, banyak jawapan kita terima iaitu faktor sepunya. Dan di dalam faktor sepunya ini kita cari, kita nak cari FSTB, kita cari yang mana satu yang paling besar. Okay. Kita tengok paling besar ada nombor 10 dan 10x. So, yang paling besar dia adalah 10x. Okay, so, jawapannya inilah. Ini faktor sepunya dan ini faktor sepunya terbesar. Okay, kita boleh, kamu boleh juga try nak gunakan kaedah ini 10x dengan 20xy. Kita tengok mana yang sama. 10 dan 20 ada di dalam sifir 10. Apa lagi yang sama? X. So, kita tulis x kat sini. 10x bahagi 10x jadi 1. 20xy bahagi dengan 10x. So, dia tinggal apa? Tinggallah 2y. 2y dapat dengan 10x akan jadi 20xy. So, itu saja, tak ada apa yang sama. Maka tinggallah 10x sama dengan sebelah. Okay. Okey, untuk soalan yang dia bagi 3 sebutan. 7mn, 8m kuasa 2 dan juga 5mp. Okey, jadi kalau macam ni, kita susun, tuliskan faktor setiap sebutan ini. So, cikgu sudah senaraikan faktor dan kita hanya perlu cari yang sama. So, yang sama macam biasa, dia mesti akan ada nombor 1. Ketiga-tiga ini pastikan kena sama. Okey, nombor 7 ada di sini. So, sini tak ada nombor 7, sini pun tak ada. Sini 7m. So, di sini memang tak adalah 7. Yang mana ada nombor 7 ni memang confirm dekat sini tak ada. So, kita skip pergi kepada n. N ada. N di sini pun tak ada, di sini pun tak ada. Okay, kemudian cikgu tambah lagi tadi sini n darabkan dengan 7m dan juga m darabkan dengan 7n. So, kita tengok di sini n. N memang kat sini pun tak ada n. Kita tengok m. M dekat sini ada. So, sini m dengan ada di sini m. Okay, dan di sini semua tak adalah. Yang ada huruf n dan nombor 7 memang confirm tak ada. Jadi, faktor sepunya dia, so cikgu tulis fs. Fs tu adalah faktor sepunya dia adalah nombor 1 dan juga m. Okay, antara 1 dengan m mana yang lagi besar? FSTB. Faktor sepunya terbesar FSTB. So, yang paling besar adalah m. Okay, jadi untuk soalan D ni, soalan dia 9x kuasa 2, 6y kuasa 2z dan juga 15xyz. Jadi di sini cikgu sudah faktorkan semua ni dan faktor sepunya dan cikgu bulatkan ni yang sama dan terdapat jawapannya ada 4 yang sama iaitu nombor 1, 3y dan juga 3y. Okay, antara nombor ni kita kena tengok cari FSTB, faktor sepunya terbesar. Jadi yang paling besar di sini nombor 1 confirm bukan, 3y, okay, y ni pun bukan dan juga 3y. Antara 3 dan 3y, jadi yang paling besar dia adalah 3y. Okay, jadi kita pergi kepada muka surat sebelah. Patutkah ungkapan algebra yang berikut? Soalan A. Soalan ni cikgu dah salingkan semua. So, kita pergi kepada soalan A. 8G tolak dengan 18. Okay, sekarang ni kita cari yang sama. Sekarang ni tak ada apa yang sama. Okay, tapi kita tengok nombor pula. Nombor ini, kedua nombor ini boleh dikecilkan ataupun boleh dibahagikan. Okay, boleh dibahagi 2 pun boleh. Kalau bagi 2, nanti panjang lagi ceritanya. Jadi, kita nak cepat habis, kita elok carikan yang paling besar lah, senang. Okay, kedua-dua ini ada di dalam sifir 8. Sama. Okay, bila sama, kita boleh keluarkan dia. Okay, dan kita buat satu kurungan. Kurungan ini bermaksud dia hasil darab lah. Kita perlu darab. Okay. Dan kita, macam cikgu dah ajar minggu lepas, yang ini sebenarnya adalah darab. Okey, 8 darab berapa jadi 8G. 8 darabkan dengan G. So, kemudian ini adalah tolak dan sini pun tolak. Okay. 8 darabkan dengan berapa jadi 16. Ataupun 16 bahagi 8. Jadi dekat sini akan dapat jawapan 2. Okey. So, dekat soalan B, 9x tolak dengan 12x kuasa 2. Sekarang ini kita tengok x dahulu. X ni ada yang sama. Di sini ada 1x, di sini ada 2x. Jadi, kita boleh keluarkan x dahulu.
X1 saja. Okey, kemudian kita tengok nombor. Kedua-dua nombor ini boleh dikecilkan dalam sifir 3. Okey, jadi 9. Ni dalam buku ni memang dah tulis soalan 3X ya. Jadi 9 bahagi 3X. Jadi sini adalah 3X lah. Okey, ataupun cara nak bahasa yang lain, 3X darab berapa jadi 9X. Jadi nak tahu kita bahagi saja 9 bahagi dengan 3. So dekat sini adalah 3. Okey, 3X darab 3 jadi 9X. So sekarang ni 3X darab berapa jadi 12X kuasa 2. Kita sudah tahu 3 darab dengan 4. So di sini ada X. Di sini dia nak 2X. So lagi 1X kita perlu letak di sini. So dia sudah ada 2X. Jadi ini jawapan dia. So soalan C. Soalan C ini kita tengok dulu dia punya pemboleh ubah PQR dengan P kuasa 2. So kita tengok mana yang sama. P ada. Sini ada 1 P, sini ada 2 P. So kita boleh tulis P dahulu. Q tak ada dan dia ada R. So kita boleh tulislah R yang sama. So ni dah ada. Kita ambil ni 1. So jadi 6 dengan 12 ada di dalam sifir 6. Okay, so sekarang ni kita buat kurungan. 6 PR darab berapa jadi 6 PQR. Adalah jadi, apa yang tak ada dekat sini? Adalah Q. Jadi tulis kat sini Q, sini adalah tambah. So tulis tambah. Kemudian 6, sini adalah anak panah 6 PR darab berapa? Jadi 12 P kuasa 2 R. Okay, jadi jawapannya 12 bahagi 6 dapat jawapan 2 lah. So 2, 6 dapat 2, 12. Okay, P. Sekarang ni dia nak 2P. Sekarang ni sudah sini ada 1. So sini akan jadi 1P. Sini R sudah ada. So tak perlu tulis R lagi. So jawapannya adalah 6PR dalam kurungan Q tambah dengan 2P. Soalan D. 3M tolak M kuasa 2 tambahkan dengan 5P. Ini tak ada kurungan Jadi kita tengok mana satu yang sama. Di sini ada M, N, di sini P. Ada tak yang sama? Oh silap cikgu salah salin soalan sini ada M. Jadi adalah yang sama adalah M. So keluarkan M. Nombor. Tak ada pun nombor yang sama. Jadi awak buka kurungan. So, M dapat berapa jadi 3MN? M dapatkan dengan 3N akan jadi 3MN. Okay, kemudian tolak. M dapat berapa jadi M kuasa 2? M dapatkan dengan M. Okay, kemudian tambah. So, kita kat sini tambah. M dapat berapa jadi 5MP? So, M dapatkan dengan 5P. Jadi, dah siap. Ini saja jawapan dia. Okay. Kemudian yang E. Sekarang ni kita tengok dekat sini apa yang sama. X yang sama. So, kita keluarkan X. So, sini ada Y. Sini tak ada Y. So, tak bolehlah Z. Z pun kita tak boleh ambil. Okay, jadi kita tengok dekat sini 4, 8 dan 12 ada di dalam sifir sifir 4. Okay, sifir 4. Kemudian dah tak ada apa lagi yang sama, kita buka kurungan. 4X dapat berapa jadi 4X kuasa 2. So sini sudah ada 1X, tinggal lagi 1X saja lagi tinggal. So letak X, tolak, ikut saja. Kemudian 4X dapat berapa jadi 8XY. So sini sudah ada 4X. So 8 bahagi 4 jadi 2. So X sudah ada, yang tak ada Y. So letakkan Y, tolak dengan 12 bahagi 4 dapat jawapan sini 3. X sudah ada, Z tiada. So awak tulis kat sini Z. So siap. Okay, jadi soalan nombor 2. Faktorkan ungkapan algebra yang berikut. Soalannya adalah H kuasa 2 tolak dengan 49. Dan ini dia sudah bagi jawapan. Cuma perlu isikan kolom ini sahaja. Okay, so yang pertama sekali H berapa dapat berapa jadi H kuasa 2. So kita boleh tengok ni tak ada kuasa 2 Maksudnya H darab H jadi kuasa 2. Okay, kemudian di sini kita tengok sini ada nombor 49. Berapa dapat berapa jadi 49. So kita boleh tekan kalkulator. Maksudnya kita kena punca kuasakan lah. Ataupun kita boleh 49 bahagi dengan 7. So dapat jawapan 7. Ataupun awak punca kuasa 49 pun sama akan dapat jawapan 7. So sini jawapannya 7. Okay, soalan A lah dah siap. Okay, so soalan B. 9P kuasa 2 tolakkan dengan 25. Jadi dekat sini dia sudah pecah-pecahkan 9P kuasa 2 itu. So dia sudah punca kuasakan 9 adalah 3. Dan P di sini dan juga kuasa 2 terletak di luar. Tolak dengan punca kuasa 25 adalah 5. 5 kuasa dengan 2. Kenapa 5 kuasa 2? Sebab 5 darabkan dengan 5 akan jadi 25. So sama saja. Okay, kemudian di sini dia adalah 3P tambahkan. So dia sudah asingkan. Sini 3P, sini pun 3P. So di sini ada 2. Ada 2, 5. So letaklah saja di sini. Di sini 5. Di sini pun 5. Okay, kalau ada nombor negatif di tengah-tengah, kalau nak pastikan dia tak boleh dua-dua, di sini opacity dia dua-dua negatif. So kita perlu letak satu positif, satu negatif. Okay, so soalan nombor 9. Soalan nombor C, 9 tolak dengan 121 X kuasa 2. Punca kuasa 9, boleh ambil kalkulator, tekan punca kuasa, tekan nombor 9, tekan sama dengan, dapat jawapan 3. Jadi awak tulis dekat sini, 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9, tolakkan dengan 121. So kita ambil kalkulator, punca kuasa 121 dia adalah, okay, punca salah tekan, 121 dia adalah 11. Jadi, 11 X kuasa 2. Okay, so kita boleh rumuskan dia sebagai, so 3 sini ada 2 kan. Jadi bermaksud ada 2 kurungan lah. So sini 3, di sini 3. Okay, dan di sini adalah tolak. Jika dia tolak, maksudnya 1 tambah 1 tolak. Dan 11X kuasa 2 ni ada 2. Jadi letak saja di sini 11X, di sini pun 11X. Siap.
Okey, sama juga dengan soalan D. 4, Y tolak 3, kuasa 2 tolak dengan 81. So, kita punca kuasakan 4. So, kita akan dapat jawapan 2. Okey, cikgu buat satu kurungan yang besar lah. Sebab di sini ada kurungan kecil lagi. Jadi, kita tulis kat sini Y tolakkan dengan 3. Okay, kemudian, di sini adalah kuasa 2 tolak dengan... Okey, so, jadi kita punca kuasakan 81. Tekan punca kuasa 81 dapat jawapan 9. Okey. 9 apa? 9 kuasa 2. Kenapa? Sebab 9 darab 9 dapat jawapan 81. Okay, so kita tulis dekat bawah di sini. 2 salin balik tolak dengan 3. Okay, kemudian kita buat satu kurungan besar. So di sini kita perlu 9 ni ada 2 kan. Jadi kita pecahkan, asingkan. Yang sama tambah 9. Okay. Yang ini pun tadi ada 2. So kita salin satu di sini, satu di sinilah. 2Y tolak dengan 3. Oh, sini besarlah, kurungan besar. Kemudian sini sudah tambah, maka di sini adalah tolak 9. Okay, so kita boleh darabkan macam biasa. 2 darab Y jadi 2Y. 2 darab 3 jadi dengan 6. So sini negatif. So kemudian di sini tambah 9. Okay, tutup kurungan. Dan di sini 2 darab Y jadi 2Y. 2 darab 3 jadi tolakkan dengan 6. Sorry, 6. Dan sini tolak dengan 9. Okay, tutup kurungan. Okay. Kemudian yang di sini cikgu tak kurang apa tu tadi tempat, kita perlu darabkan lah macam biasa. 2 darab 2Y jadi... Okey, cikgu tak pasal di sini, kita selesaikan yang di dalam dahulu. Jadi 2Y negatif 6 tambahkan dengan 9. So awak ambil saja kalkulator. Negatif 6 tambah 9 dapat jawapan 3. Jadi sebelah dia adalah 2Y. So di sini negatif 6 tolak 9. Tekan kalkulator, negatif 6 tolak 9 dapat jawapan negatif 15. So tulis kat sini negatif 15. Okay, perlu darab ke? Tak perlu darabkan. Ini kaedah pemfakturan. So sampai di sini sahaja. Okay, soalan yang terakhir adalah D. So 4N tambah 3 kuasa 2 tolak dengan 10. Okay. Yang 10 di sini, nanti cikgu terangkan. So kita salin dulu. 4N tambahkan dengan 3 kuasa 2 tolakkan dengan 10. 10 ni kita tak boleh punca kuasakan. Okay, jadi kita boleh kuasakan dia, kita boleh kuasakan dia. So kita buat 10 kuasa 2. Okay. Kemudian kita boleh susun balik 4N tambahkan dengan 3. Di sini maksudnya ada 2. Jadi awak buat kurungan di 2 lah. So 4N tambah dengan 3. Okay, kemudian di sini negatif kan. Jadi makanya ada satu tolak, ada satu tambah. Jadi kita letak kat sini. Satu sini 10, di sini tambah 10. Okay, kemudian kita selesaikan dalam 4N. So tak ada N di sini, ada 2 nombor saja. So 4N, 3 tolak 10 dapat jawapan negatif 7. Tutup kurungan. Seterusnya 4N. Ada tak N lagi di sini? Tak ada kawan dia. So dekat sini 4N. Di sini tambah. So 3 tambah 10 jadi 13. Okay, jadi ini jawapan dia. Okay, jawapan ni juga awak boleh tulis ni dulu. 4N tambahkan dengan 13 dan juga 4N tolak 7. So kedua-dua ini sama saja. Mana-mana pun boleh. Ini pun diterima, ini pun diterima. Okay, itu saja. Bye.